Kita sekarang dalam nak memahamkan sifat Allah ni tidak terhingga bilangannya. Kita dah belajar sebanyak 20. Sebab 20 ni ada hubungan dengan alam, ada kaitan dengan alam. Kita kenal 20 ni, kita kenal Allah. Jadi dalam seluruh sifat Allah ni ada 4 cara untuk kita faham. Ada 4 cara untuk kita faham. Ada yang kita boleh fikir, ada yang kita tak boleh fikir. Ada yang boleh kita lihat kesannya, ada tak boleh lihat kesannya. Ini yang kita nak belajar ni. Sifat salbiah ni susah sikit. Ini awak nak fikir pun tak boleh, awak nak lihat kesannya pun tak boleh. Tapi sifat ini adalah sifat ketuhanan yang ada pada Allah. Kita tauhid ni salah satu syarat tau. Syarat kalau kita ada tauhid kepada Allah, kita nak tinggalkan dunia ni, sebelum menghembuskan nafas yang akhir, Allah beritahu dalam surah Fussilat, malaikat turun. Malaikat akan berikan tahniah, malaikat akan alu-alukan kita sebelum kita menghembuskan nafas yang akhir. Ini Allah terangkan dalam surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30, ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Ada sambung lagi tau. Nahnu awliya'ukum walakum ma tashtahi, panjang lagi. Itu untuk kita dapat kelebihan dalam dunia. Saya tak nak sambung panjang-panjang, saya hanya nak terangkan apa yang kita dapat sebelum kita tinggalkan dunia. Iaitu Allah janji, bila kita nak hembuskan nafas yang akhir, sebelum kita hembuskan nafas yang akhir, Allah hantar malaikat. Turun malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Kalau Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun, Jibril turun, tapi untuk umum. Untuk umum, itu Lailatul Qadar. Tapi ini tidak. Malaikat turun khusus untuk hamba Allah. Dengan malaikat kata, jangan takut, jangan duka cita, gembiralah kamu, syurga yang dijanjikan sedang menanti kamu. Alamak, kalau dengar kata-kata aluan macam ini, nak mati, dalam kakak mati dah senang. Betul, syurga sedang menanti, jangan takut, jangan duka cita. Nak masuk dalam tanah suram, banyak binatang dalam tanah, gelap dengan empetan kubur, dengan soalan malaikat. Dari mula kita ditimbus sampai hari kiamat. Berapa lama? Tapi sebelum kita masuk, sebelum kita tinggalkan dunia ni, sebelum kita menghembuskan nafas yang akhir, Allah janji malaikat akan berikan kata Tuhan. Kalau kita dapat nilai bahagia. Inilah satu kejayaan hidup. Inilah berkat umur yang ada pada kita. Ini yang berkat. Sekarang awak kejar, apa yang awak cari, semua akan tinggal. Tak ada benda yang bawa. Tapi kalaulah dapat malaikat beri kata luar ni, dan tentu kita berjaya. Tapi apa syaratnya? Telah Allah beritahu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dua dia. Orang yang mengatakan Allah Tuhan saya. Bila sebut Allah Tuhan saya, mesti ada 4 syarat. Bila awak kata Allah Tuhan saya, mesti ada 4 syarat. Sebab semua orang boleh sebut nama Allah, tapi dia tak kenal Allah, dia syirik kepada Allah. Tapi kalau kita kata Tuhan kita Allah, 4 syarat ni ada. Apa dia? Kenal Allah, tauhidkan Allah, sujud kepada Allah,
taat perintah Allah. Tulis. Ulang lagi. Bila kita kata dalam ayat ni, innal ladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi bila kita kata Tuhan kita Allah, kita mesti ada 4. Kenal Allah, kenal. Nanti kita belajar malam ni, tauhid. Lagi tauhidkan Allah, sekan Allah. Apa yang ada pada Allah tak boleh ada pada yang lain dari Allah. Sekan Allah. 2. 3. Sembah sujud kepada Allah. 4. Taat perintah Allah. 4. Taat perintah Allah. 4 ni ada, awak diiktiraf, diterima, mengatakan Allah tu Tuhan. Kalau tidak, berapa banyak acung pun kata Tuan Allah pergi, Tuan Allah datang, Tuan Allah. Jadi tak ada ni 4. Kita beriman kepada Allah, kita kenal Allah, kita tauhidkan Allah, kita kenal Allah. Sebut nama Allah. Siapa dia? Apa yang awak isi dalam etikat awak, kepercayaan awak tentang yang nama Allah. Kenal Allah, tauhidkan Allah, sembah Allah, dan taat perintah Allah. Baru pas. Inilah Rabbunallah. Kemudian yang kedua, thumma istaqamu, istiqamah dalam apa amalan kita. Apa yang awak buat, istiqamah, tetap, kekalkan, konsisten, jangan on off. Terus. Ini 2 je yang ada pada kita. Allah janji tau. Dalam surah Fussilat ayat 30, Allah janji sebelum kita menghembuskan nafas yang akhir, malaikat akan turun khusus untuk kita. Kalau lain terkadang malaikat turun untuk umum, tapi ini khusus untuk kita. Jangan takut, jangan duka cita, gembiralah, syurga sedang menanti kamu. InsyaAllah, inilah hidup yang berjaya. Apa ada lagi? Kalau kita dah nak meninggal, apa lagi ada pada kita yang berguna? Awak tengok sultan meninggal, apa yang ada? Semua tinggal. Istana tinggal, kemewahan tinggal, harta tinggal, sendiri masuk dalam tanah. Tu yang dalam kitab doa kita tu, doa Imam Syafi'i. Kalau ada keluarga kita meninggal, dengan syarat awak baca doa tu, mayat ada. Tak ada mayat tak boleh. Mayat ada. Kita cakap dengan mayat, kau telah keluar dari dunia, keluasan dunia, kemewahan dunia, sedang nak menuju ke kubur yang gelap. Ini bukan ingatkan arwah je, ingatkan kita juga. Kau akan tinggalkan, kau akan tinggalkan orang yang kau kasihi, dan orang yang mengasihi kau semua tinggal. Jadi semua tinggal. Tiba-tiba malaikat cakap macam ni, tak boleh cakap lah. Paling bahagia kita, paling berjaya dalam hidup. Tapi 2 nak. 2. Tuhankan Allah tadi, tauhidkan Allah. Kedua, istiqamah. Apa awak buat, terus, jangan putus. Maka buka minda. Kita semua pada malam ni tunggu baki umur. Berbaki, tak tahu berapa banyak. Yang muda lagi banyak, wallahu a'lam. Maka baki umur yang ada ni tak sama dengan umur yang sudah kita lalui. Umur yang kita dah lalui, masa kita kuat, organ-organ bagus. Umur baki ni, jalan pun kita nak lelet, dah tak boleh lari lagi. Macam ni badan kita. Ini yang dibimbangkan. Takut jadi macam tebu, makin panjang makin tawar. Macam nak semayang, saya tak boleh rayang banyak, lutut saya sakit. Puasa banyak, perut sakit, mabuk. Baca Quran banyak, mata sakit.
Kucing sakit, dah berumur, masa muda lain. Walau apa keadaan teruskan. Mungkin masa muda awak sedekah lebih, semayang lebih, dah tua kurang sikit. Tak apalah, ikut nilaian dia kurang, tapi kita tetap teruskan, istiqamah, baru malaikat turun. Subhanallah, kalaulah dapat macam ini memang berjaya, memang berjaya. Sebab Nabi pesan, apa amal awak, biar sikit tak apa, asal berterusan. Kita belajar ni petang sebulan 4 kali ni, kita dapat ilmu yang sempurna. Tapi kalau ada orang kata, saya pun belajar macam awak, sebulan 4 kali, dari hari Senin sampai hari Khamis terus saya belajar 4 kali juga, tapi tak boleh dapat ilmu yang sempurna, sebab dia tidak istiqamah pada satu-satu. Dia apa saja kalau kita istiqamah, kelebihan yang tadi kita dapat sebelum kita meninggal, malaikat turun. Satu lagi, kalau awak dah tetap sesuatu amal sampaikan kalau awak tak buat, hati terasa macam tak senang, nanti ada malaikat ganti. Teruskan amal kita. Kita ni bukan boleh terus saja, maklum sakit, ada macam-macam hal lah. Tak datang, awak ada hal. Itulah dia punya jawapan tu satu. Tak payah terangkan orang tu apa-apa, ada hal. Minggu lepas awak tak datang, ada hal. Jadi semua pakai ada hal. Jadi kita ada hal, okey sekali-sekali, tapi kita tetap teruskan. Jadi kalau kita dah teruskan sampai hati kita ni rasa kalau kita tinggalkan suatu amalan tu terasa, malaikat ganti tau kalau kita memang di luar kemampuan. Satu. Kedua, kalau awak mati dalam waktu amal itu, bisa kata mati dalam malam ni sekarang ni, tapi di rumah kat sini, kira mati dalam belajar syahid akhirat. Tapi mau konsisten, mau teruskan, mau istiqamah, mau kekalkan. Cuma sekali-sekali itu maklumlah, kita ni banyak hal, banyak masalah, tapi bukanlah sikit-sikit kita nak tinggalkan, sikit-sikit kita tak nak buat, tidak, teruskan. Jadi baik, sekarang kita nak sambung sifat salbiyah. Yang kedua, salbiyah namanya, iaitu sifat menolak atau menafikan sesuatu yang tidak layak pada diri Allah. Sifat ini tidak boleh dilihat oleh mata dan juga tidak dapat dipahami oleh akal. Tengok terang. Salbiyah maknanya menolak sesuatu yang tak layak pada diri Allah. Tak boleh dilihat oleh mata kesan-kesannya, tak macam ma'ani. Ma'ani kita boleh lihat, siapa punya kekuasaan, siapa punya kehendak. Meninggal tak sama, sakit tak sama. Ini mesti ada yang atur alam ni, nampak kesannya dan boleh diterima oleh akal. Tapi salbiyah tak boleh. Ini cuma tolak apa yang tak layak pada diri Allah. Iaitu apa dia? Yang pertama, qidam. Apa makna qidam? Sedia. Apa makna sedia? Ada, tak ada permulaan. Ada, tak ada permulaan. Allah ni ada, tapi tak ada mula. Tak ada mula-mula kecil ke, mula-mula dia tak ada ke, tak. Ada, habis. Tak ada permulaan. Jadi macam mana awak nak fikir? Ada, tak ada permulaan. Maksudnya, tak ada apa-apa sebelum ada tu. Tak ada sesuatu. Macam kita, ada, mula-mula tak ada, sebab akan balik tak ada. Bulan sabit, nanti akan balik sabit. Itulah umur kita. Ada, mula-mula tak ada, kemudian akan balik kepada tak ada. Ada, mula-mula kecil, bayi, belakang membesar sampailah jadi warga perintis. Jadi berubah-ubah. Tapi bila sebut Allah,
Allah tu ada, tidak didahului oleh sesuatu. Ada, tidak didahului oleh tak ada. Ini yang pening sikit. Ni Sabia oh pening ni. Tapi kita mesti kenal. Tu cakap tadi awak mesti kenal Allah. Sebab awak sebut Allah Tuhan awak. Rabbuna Allah, kata Allah dalam Quran. Tuhan kami adalah Allah. Siapa dia? Allah adalah nama. Yang punya nama tu apa yang awak isi dalam etikat kepercayaan, dalam iman awak, yang namanya Allah. Jadi kita isi, dia ada, tak ada permulaan. Itu dikatakan tidak. Tak ada permulaan macam mana? Ini tak boleh fikir, tak boleh lihat kesannya. Cuma kita tolak saja. Allah ada, tak ada permulaan. Sebab kalau ada permulaan, ada kesudahan. Adanya Allah tidak didahului oleh tak ada. Itu yang kita belajar 68 Aqaidul Iman. Bila kita kata la ilaha, tu salah illallah, la ilaha dia. Tak ada Tuhan. Ilaha tu Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat ketuhanan. Jadi apa itu sifat ketuhanan? Inilah sifat dia. Adanya tidak didahului oleh tak ada. Adanya tidak didahului oleh tak ada. Selain dari Allah ada, selain dari Allah ada, alamnya ada, semua yang ada dalam alamnya ada, didahului oleh tak ada. Mula tak ada, kemudian baru ada, kemudian akan balik tak ada. Jadi Allah tak ada sifat ni. Ini sifat ketuhanan. Kalau Allah tu ada permulaan, dia mesti ada kesudahan. Jadi kita tak boleh fikir macam mana Allah tak ada mula. Tak boleh fikir macam mana nak lihat, tak boleh lihat. Ini rosak akal kita nanti. Itulah sifat ketuhanan yang kita nafikan dalam kalimah la ilaha. Tak ada Tuhan, tak ada yang bersifat ketuhanan. Maksudnya yang kita belajar malam ni, tak ada yang adanya tidak didahului oleh tak ada adalah tak ada, melainkan hanya pada Allah yang adanya tidak didahului oleh tak ada. Berapa banyak? Kalau awak setun-setun tak tahulah apa yang saya cakap. Pasal ulang dia, kita tolak tak ada yang adanya tidak didahului oleh tak ada adalah tak ada. Inilah sifat salbiah. Adanya tidak didahului tak ada. Tak ada. Tak ada, melainkan hanya yang ada pada Allah saja adanya, tidak didahului oleh tak ada. Selain dari Allah ada, mesti didahului oleh tak ada. Selain dari Allah. Ini yang kita mesti isi dalam akidah kita. Akidah ni penting awak. Jangan sampai jadi Islam indan nas tapi kafir ila Allah. Nauzubillah. Kat mana akidah? Kepercayaan. Yang mana orang tak tahu apa yang ada kepercayaan dalam hati kita. Yang salah orang tak tahu. Kita pun tak tahu. Itu saya dah contohkan. Kalau kita etikat dalam hati kita, dalam hati kita diisi alam ini, terus saya kata keseluruhannya ada satu, bukan Allah jadikan. Habis. Nauzubillah. Awak sudah tolak kebenaran sifat ketuhanan. Ada satu dalam alam ni, Allah tak jadikan. Habis apa jadi kan? Itu etikat yang salah. Itu etikat yang boleh keluar dari Islam, boleh jadi syirik. Nauzubillah. Ini semua berhubung kait dengan etikat, berhubung kait dengan etikat. Biar kita salah dalam ibadat, kita boleh kagak. Tapi salah dalam etikat, kalau kita tak betulkan ni, nauzubillah, hati kita tak masuk dalam kalimat tadi, innal ladina qalu rabbuna Allah. Kita
tak isi dalam etikat kita Allah Tuhan kita. Kalau kita isi Allah Tuhan kita, kita mesti tolak 5 sifat salbiah. Adanya sedia, makna sedia adanya, tak ada permulaan. Jangan fikir itu je tolak. Kalau ada permulaan, baharu. Ada permulaan, kena jadi. Ada permulaan adalah alam. Kan bagus kalau tulis. Jadi awak boleh ulang kaji. Bila kata ada permulaan adalah baharu. Bila dikatakan ada permulaan, baharu. Ada permulaan adalah kena jadi. Kena jadi. Ada permulaan adalah alam. Allah bukan alam. Allah yang menjadikan, bukan kena jadi. Allah bukan baharu. Jadi sekali lagi saya ulangi, Allah kita tolak saja yang tak layak pada dirinya, tapi kita tak boleh fikir. Kita mesti isi dalam etikat kita yang namanya Allah tu adanya, tidak didahului oleh tak ada, atau adanya tidak ada permulaan. Jadi kalau adanya ada permulaan, itu adalah baharu. Bila ada permulaan, itu adalah kena jadi makhluk. Bila ada permulaan, itu adalah alam. Jadi Allah tidak ada permulaan, sebab dia bukan alam, dia bukan kena jadi, dia bukan makhluk. Jadi itu je tu lah. Tak boleh fikir macam mana Allah ada, tak ada mula, tak ada mula. Jangan. Nabi beritahu, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Patuhlah fikir apa yang telah Allah jadikan. Jangan sekali-kali memikir yang menjadikan. Nanti rusak. Tu orang yang rusak tu akan, pasal yang tak boleh dia fikir, dia fikir. Ini akal kita tak kuat, tak boleh fikir. Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, macam mana kau hidupkan makhluk kau yang telah mati? Allah tanya, kau tak percaya wahai Ibrahim? Aku percaya, tapi aku nak kuatkan hati aku lagi. Itu dalam surah Baqarah. Allah suruh ambil 4 ekor burung, digaul bagi 4 bukit. Nabi Ibrahim buat arahan Allah, kemudian panggil burung tu datang. Ginilah aku hidupkan makhlukku yang telah mati. Maksudnya paling senang aja. Dah jencang rumat, Allah kun aja terus fayakun, terus hidup. Tapi nak belajar tak boleh, nak fikir tak boleh. Macam mana itu yang dalam surah Yasin tu, dah jadi tulang, dah reput, macam mana hidup balik? Tak boleh fikir. Ini kerja Allah. Jangan fikir, rusak akal. Itu cerita Nabi Allah Uzair alaihissalam. Kalau kita baca ghairil maghdub tu, itu Yahudi. Bukan jalan yang kau murkai. Siapa? Yahudi Allah murka. Walau dhalil, dan bukan jalan yang sesat. Siapa? Orang Nasrani. Kenapa Allah murka orang Yahudi? Wa iz qalatil yahud wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan kita ambil satu aja. Berkata orang Yahudi, Nabi Uzair tu anak Allah. Siapa tu Nabi Uzair? Nabi Uzair tu Allah cerita dalam surah Baqarah, Allah tidurkan 100 tahun. 100 tahun tidur, macam semalam tidur bangun hari tak keluar. Orang hidup 100 tahun dah bungku. Orang ni tidur, Nabi Uzair tidur 100 tahun, macam bila malaikat kejut, berapa lama kau tidur? Setengah hari, tahu 1 hari. Itulah kata Nabi Uzair. Kau bangun, kau lihat keldai kau hancur. Dah, dia punya tulang dah berdebu dah. Dah berdebu tulang tu. Dah apa? Berdebu dah apa?
dan umatlah Allah hidupkan balik. Jadi itu kata orang Yahudi, Nabi Uzair ni anak Allah 100 tahun tidur macam semalam tidur dan dibangun. Padahal Allah nak tunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tak boleh belajar sifat-sifat yang ada pada Allah. Macam mana Allah hidupkan makhluk yang tak boleh? Nabi Uzair ni berfikir macam mana Allah hidupkan. Bukan tak percaya, itu jadi pada diri dia. Sekarang jawablah macam mana Allah hidupkan. Tengok keledai yang mati dihidupkan balik, boleh belajar? Tak boleh. Semua sifat Allah tak boleh belajar. Macam Allah jadikan manusia dari air mani, boleh jadi bernyawa, boleh ada tangan, ada kaki. Macam mana? Boleh belajar? Tak boleh. Jadi mana yang tak boleh belajar, jangan belajar. Itu sebab saya tanya pasal gula pada semut tu. Tuang semut pula, tuang gula, semut datang. Kan saya tanya, mesti awak cakap, apalah Ustazah nak tanya macam tak betul aja. Semut, mana kau tahu sini ada gula? Tak ada jawapan. Macam mana kau datang, naik apa, ramai-ramai ni? Mak tak ada jawab. Pasal ni kerja Allah. Allah atur makhluk ni rezeki dia kat sini. Macam Allah beritahu makhluk ni rezeki kat sini. Tak belajar. Orang Malaysia rezeki dia kat Singapura. Orang Singapura rezeki dia kat Malaysia. Orang Jurong rezeki dia kat Changi. Orang Changi rezeki dia kat Jurong. Allah tu bertabur-tabur. Dia kalau rezeki orang ni kat sini, dia punya tak luas lah. Dengan orang Changi rezeki dia kat Jurong, orang kenderaan dapat gaji, perjalanan tu jauh, pakai kasut agak-agak 3-4 bulan sekali tukang buat kasut dapat niaga. Allah tu cantik tau. Cantik. Kalau dia kat situ dalam rumah, memang tak dapat, tak bertabur rezeki tadi. Jadi macam mana ini tak ada jawab. Jadi sifat yang ada pada Allah hanya kita boleh lihat kesannya, tapi nak belajar tak boleh. Tapi kita mesti lihat kesan-kesan sifat Allah. Kesan-kesan sifat Allah itu yang kita sudah dengar pasal Yasin ni. Pasal Yasin cakrawala yang di atas ni ada sujud dia, tu pada 16 hari bulan Julai. Matahari atas Kaabah jam 5.20. Itu awak boleh tengok tepat awak punya kiblat. 5.20 16 Julai 18 Ramadan. 5.20 petang lah, bulan sekarang awak tengok sabit dia macam ni. Saya dah tunjukkan kalau sabit macam ni akhir bulan. Ini dah nak penuh tau. Dia tujuan bulan dia penuh gini. 14 nanti minggu depan penuh. Nanti dia 21 dia penuh kat sini. Kecil-kecil sampai sabit ni. Tengoklah. Dah belajar tu tengok. Jadi kita berhenti sini lah, insyaAllah kita sambung di sini. Yang buku baru ni ada kurang Baqah. Dah kidam Baqah tertinggal. Ini ada yang minta bacakan Fatihah seperti ibunya, dan ini kita bacakan Al-Fatihah atas nama yang ada ini dan seterusnya pada muslim-muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa qawmina innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah lana wa li hadurina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah salamatan fid dini wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.